Dan dari satu ayam satu pula tak nikah dah. 6-7 tahun orang. Ayah kamu meratul mak tahu mak saya kubikan cerita bahna. Abah yang nikah kilo. Tapi abah nikah tu siapa orang ni? Saya jumpa orang dulu. Abah cari sini. Saya pernah cari tak? Tuan faham lah siapa abah kan? Sebut bisanya tu tuan tahu. Tengah dia, pembangun sebagai tu, tapi pembangun seperti saya jadi orang tu kan. Dapat cakap dia, pembangun itu alhamdulillah. Kocut pada dia, tapi dia sokan, saya sokan tu. Ni tentangnya, kocut pada dia cek. Ini abah jawab dia. Abah kasih pun tak ada masalah kita. Tapi abah cari sendiri, saya tak. Cari hendak dia. So silap so marah tu kau lagi alhamdulillah. Jadi sederhana ke dia berapa? Dia kata apa cari sini. Dia kata tu dah berapa? Kenapa kita ada rezeki. Kita pernah satu peristiwa dalam saya kerja tentang yang seorang ayah ini duduk seorang dah 7 tahun. Ini cerita betul. Orang ini tak pernah saya cerita. Dia nikah tuan, ya anak kata jago, tak langsung dia ayah dia juga. Anak-anak semua saya pernah anak dia, anak laki dia, dah berdua lah tuan, anak laki pun dah bercucu semua dah. Dia nak balik tuan, anak yang besar saya ataupun dia bergaduh dengan saya di bab agama tuan di seorang saya. Ustaz, ya tak ada satu share juga ada enactment ya untuk melarang abah saya bernikah seorang lagi. Dah tua dah berapa? Ibu kata ni tuan, buk makasih kepada kamu. Datang kepada kamu dengan baju singlet ya, pakai hanya baca bonzo sikit lah. Dah sangat kan. Tak boleh baca. Marah tuan. Ya marah. Sebab buku takut. Ya, foto ayah itu dekat perempuan yang ni. Dah kau cari dah sendiri. Yang kau sibuk foto abah kau, mak kau faham. Dia betul tuan. Tuan ya. Bukan foto anak lelaki, anak perempuan seorang saya bayar dia. Nikah juga ayah ni pejabat agama, nak tahu tuan. Ya. Anak tahu ayah nikah ya. Kereta tak siap umpet-umpet pancing. Silpa abah hilang. Betul sekali. Kau dah tak ada anak ayah sumpah anak depan saya. Saya sumpah anak saya orang saja. Saya sumpah dia. Saya tak reda dia nak tahu tuan. Anak perempuan itu akhir sekali ditangkap, ya, ditangkap di kondo dengan negro. Betul. Kakak. Ini sudah betul. Ya, yang semua anak-anak sumpah ni memang tuan tak terbunuh itu dia. Jangan. Ni tuan ya, tak boleh kita nak larang. Tuhan yang dia begitu. Ya, ini hendaknya Tuhan biasa manusia itu ada lelaki, ada perempuan dengan anak yang. Ini tuan ya, mereka nak penuh kasih sayang dan juga sebagai. Ini tentu di antara oleh itu Osman apabila kematian anak perempuan dia cari. Ya, kita buat tanya siapa, dia tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau nak tak Hafsah anak perempuan aku? Dan bisa dah. Abu Bakar saya. Jumpa Umar, jumpa Osman, begitu dekat saya. Jumpa Ali, saya dekat. Sampai Umar kau hati kepada 3 kawan sahabat Rasul. Dengan anak dia tak lawa macam tu kan. Ya, dah habis cerita itu tuan. Ya, tak lama demikian Nabi datang jumpa Umar. Nak meminang Hafsah. Apalagi tuan, dia meminang anak dia bukan seorang orang. Yakni Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka berkahwinlah Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas kahwin itu tuan, 3 orang sahabat Abu Bakar, Osman dan Ali jumpa Umar.
Umar. Ya. Ya kau ni kau berlebihan pada buatku. Kau anak perempuan kau Hafsah. Nabi ada nak kahwinkan, kami semua senyap. Ngeleng, pedak, yo pedak, nak pedak, tak nak pedak, semua senyap kan? Sebab apa dia? Yang sebenarnya kami telah mendengar kata-kata Nabi, yang Nabi akan masuk membina anak perempuan kau, ini Hafsah. Dan kami tidak mahu mendahului kau, mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tahu kau tak kau cakap, macam tu lebih kurang betul. Tak laku. Tanya, tu cerita dia. Oh, mak tahu. Hari itu tuan, Osman ni berkahwin dengan dua puteri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Dan saya. Mana satu dulu saya tak pasti. Katalah kahwin dengan Ruqayyah, kemudian 6 bulan lebih kurang wafat Ruqayyah. Kemudian kahwin dengan seorang puteri Nabi yang dulu dikahwini oleh anak Abu Jahal, habis diceraikan, habis iddah dia, kemudian berkahwin dengan Ummul Kalsum, wafat juga. Bila wafat dulu oleh tuan-tuan, apa kata Rasulullah? Yesus sayang pada Osman. Wahai Osman, sekiranya aku yang berikutnya, aku pasti mengahwinkan dia dengan diri kau. Sebab apa demikian? Sebab Osman sebagai menantu atau bersahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup wara dan cukup tawadu, dan seorang sahabat Nabi yang cukup kaya itu kemudian lebih cukup wara dan cukup tawadu orang ini. Sehingga kalau kau tawadukan Osman ini tuan, dia malu, sungguh malu, dia dimalui, malaikat Jibril pun malu kepada Osman radhiyallahu anhu dengan kisahnya. Oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk man tawadda, kata Osman. Bersiapa kata Nabi, Osman meriwayatkan hadis ini daripada Nabi, bersiapa yang mengambil air sembahyang fa'ahsanal wudu'a, yang ambil air sembahyang dengan melaksanakan secara sempurna. Kita ambil wuduk lah. Tetapi adakah ambil sembahyang itu dengan ahsanul wudu, dengan sebaik-baiknya? Kita dah solat dah, tetapi adakah solat kita itu sebaik-baik solat seperti mana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di segi faham bacaan dia, namulah ibu-ibu ayat solat sembahyang. Setiap bulan sembahyang, setiap balik Ustaz. Sampai sekarang umur saya dah 50 lebih, 70 lebih saya tengok. Lepas ke takbir, kita baca doa istiftah ataupun doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Agak lancar tak makna? Kita tengok seorang baca Al-Fatihah sab'ul masani, 7 ayat yang wajib kita baca. Surah Al-Fatihah sembahyang ni, dan solat apa juga solat, sunat ke, solat jenazah ke, solat apa, solat wajib ke, solat istisqa ke, solat tasbih ke, duha ke, Fatihah ni wajib baca. Sunat sahaja kita gagak Fatihah kita baca tu 7 ayat tu, kita tahu tak makna dia. Itulah. Setiap orang kita wuduk yang kita basuh itu tuan, kita tahu tak saat mana kita mau masuk muka tu, apa tidak dia suruh basuh betul-betul. Sebab di muka kita ni ada beberapa anggota, 2 mata, hidung, mulut kita dan sebagainya. Saat kita membasuh itu dengan air sembahyang itu, berguguran dosa-dosa anggota-anggota yang berada di muka kita ini. Allah. Sebab kita basuh betul-betul. Nak basuh betul-betul pula, nak dapat ahsanul wudu, sebaik-baik mengambil air sembahyang, yang jaga daripada pembaziran. Banyak saya tekankan ini. Kita tengoklah ambil air sembahyang yang sendiri. Selagi tak kotak boleh gitu kan, sampai menunggu-nunggu lagi berdoa, mencurah-curah air kita buka.
tuannya. Basuh muka, ni basuh ni. Air buka lagi. Agak kita tadah dah tuan, dapat kau beli, tak pakai. Apa hukum? Haram. Kalau buka sana, bukan dia maya. Dia masjid, dia berapa? Siapa maya? Kantong tuan-tuan. Roket tuan-tuan. Tak ada bil masjid, bil surau, sebelah ni, masjid tamu baik tak nak. Mari, begitu. 10 sen, 5 sen tuan-tuan serokahkan tu. Betul mengaji dah tuan-tuan. Dia orang ramai. Tak boleh. Bukan perlahan. Sebenarnya kita ada rasa apa? Kita tuan-tuan ni, mandi ni, balik motong, sawah lah, tak ada sawah kan. Orang mandi elok pasal pun. Kita tuan shampoo tuan-tuan, setengah tong tu, tahu tu, setengah botol tu, habis shampoo tu. Sabun lagi, ya Allah, dalam tap lagi tuan-tuan ya. Selagi licin yang badan ni tuan-tuan, ada sabun mandi ni. Nak teh tu ambil air semaya, buka baik pasal-pasal. Tuan nak rasa apa sebenarnya? Nak tengok. Apa kita nak rasa? Dia buka baik pasal-pasal tak tu. Tekong bukan tekong, tepek buka tak ada dah. Air buka kunci ya. Nabi Ismail tak sampai buka 1 tahun ni tuan. Tengok kisah Rasulullah. Ya. Kita baca dalam Syam Muhammadiyah kesempurnaan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Ismail apa sebagainya. Kalau sekolah suci dan buku dah suci dah muslim tadi tak. Cuma Nabi Ismail nak basuh buku itu. Sikit buka baik sikit dah. Tapi kalau duduk sebentar, di wadah, duduk sebentar ditahan nak sembahyang, pandai pula pakai itu. Yang mulut, kan? Pandai pula. Tu pun dah memadai. Tapi kita Allah, di rumah dia pula, bukanya, pula buka suasana, dan dia, kau bayar. Tapi kau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tak boleh masih. Inna mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sebab syaitan teman. Dan itu tak nak melakukan kesempurnaan mengambil air sembahyang itu bermula daripada situ. Buka baik pemeliharaan. Yang buka pasal-pasal. Sebab kita bosan dah. Kedua dah mandi, kedua terkontur tempat. Nabi Ismail mandi. Buka baik pemeliharaan. Kekuatan tak rasa mungkin dua cawan cukup atau dia tak. Pada cawan dia 50 cawan dia tak cukup lagi. Itu banyak kan. Bagaimana diri kita tuan-tuan nak mendapat kesempurnaan sembahyang. Sebab kita sembahyang sekadar sembahyang saja. Afi jaga-jaga. Dia sebab sama kita akan jumpa dalam hadis yang akan datang. Walaupun seseorang itu mengambil wuduk dalam tali air dalam sungai buat kan? Tengah tuan air dalam, pergi tengah-tengah ambil air sembahyang. Ambil sembahyang itu pun tak boleh. Kau ikut Ustaz, air dalam tu tak nyonyeh seperti itu. Tuan, air dalam tak boleh. Ambil sekadarnya. Ni kita tak Allah Akbar. Ada sebab tuan. Saya baca hadis tuan. Ya, dalam sini tuan. Di sini dah bermula ya. Lakukan perubahan pada diri kita. Ambil semayang bukan baik perlahan. Allah, sama tak silpa dengan itu sebab ada hikmah ni. Saya mengajar dan tuan-tuan mendapat ilmu serupa sikit. Dia sama-sama kita amalkan. Selama kita tak melalui taraf itu, dia ikut dia nak baik-baik rumah baik dan idea ni banyak. Takkan tak duit kau orang. Ini kan ya. Itu dia antaranya. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', barang siapa yang berwuduk dan melaksanakan secara sempurna. Apa dia punya imbalannya, efeknya, dia punya kelebihannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajat khatayahu min jasadihi, akan keluarlah segala-gala kesalahan-kesalahan, ataupun dosa-dosanya akan gugur daripada jasadnya.
saat dia basuh anggota wudu dengan air semacam. Itu sebabkan cuba tuan-tuan lihat. Ya, contoh tuan-tuan pergi haji. Pergi haji ya. Pergi haji. Ya, kau pergi umrah, tak ada melontar jamrah. Yang tuan-tuan nak pergi umrah, melontar jamrah pula, boleh ke orang. Jangan rukun itu dah. Tak siap wajib itu dah. Okey. Selepas kita Arafah, kita melontar jamrah, jamratul ula, jamratul apa? Wusta. Dan apa tiga kan? Sebagai jamrah, melontar jamrah. Yang sebenarnya kita alam kamu. Kita syaitan Ustaz. Pernah ingat? Syaitan awal-awal dah lari dah. Walaupun batu kelontar di sana, tidak 7 betul. Tapi kalau ada 5,000 yang lontar, tak 1 tan nak mampu. Syaitan awal-awal dah lari tuan. Yang sebenarnya dilontar itu adalah pengorbanan kau pergi haji dulu, kau kumpulkan duit banyak-banyak. Ya, Allah potong kotah yang layan sudah susah 30 tahun 40 tahun kumpul kalau orang kerajaan dekat ya, kau boleh suruh pension nak pergi dulu kumpulkan duit. Susah, memang susah. Nak pergi haji payah 40 hari, susah dan senang tu tak nak beritahu Allahnya, nak beri Allah begitu senang 2 juta, 3-5 juta. Kesusahan itu dah. Ya, saat sebelum kita balik ke Malaysia, ke tanah air kita lontarkan segala perasaan mazmumah yang tidak elok dan jiwa kita ni. Asal dengkinya, riaknya, ujungnya, kita lah segala-gala. Aku dah buang semua. Supaya kau balik ke Malaysia, ya, dalam keadaan pada Nabi, Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Dapat haji mabrur, haji yang Allah terima. Itu yang sebenarnya uang sebenarnya tu. Kau susah bukan duit dulu, tapi sampai balik Malaysia supaya di Mekah tuan Allah Akbar. Mana bagi Masjid Haram, mana subuh di Arab, ya, zuhur Masjid Haram. Tak tahu mana haram masjid. Bertukar dulu. Balik Malaysia haram datang ke tak? Umrah tak tahu. Di mana orang yang tak tahu di umrah itu untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dengan. Ada sebab disebutkan dalam kitab Al-Ismail. Ya, jangan nak basuh itu tuan-tuan ya, dalaman. Untuk zahir itu dah bersih dah. Ada sebab apa kita mengambil air sembahyang dalam keadaan melakukan pembaziran yang teramat sangat. Buka pai pasal-pasal dan minggu selalu apa. Dapat jadi boleh pai dengan sudah los. Kena singgung yang besar untuk yang baru pada hujung. Itu dia antara ni tuan. Ni tuan ya. Sebab kita basuh secara sempurna itu, daripada basuhan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar akan dosa-dosa ya daripada jasad ya diri seseorang, hingga keluar juga dosa-dosa itu daripada bawah kuku dia, kata Nabi. Kita tangan semua basuh kaki pula akan keluar dosa-dosa yang kita lakukan ya, melalui kaki kita melangkah tempat-tempat yang tak selayaknya dan juga sebagainya. Ini tuan-tuan, itu yang sebenarnya ya, mulai tuan yang kita nak beramal dengan sebenar. Sebab ya dalam kuliah saya tuan ya, dari ilmu yang sampai ke sedikit untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk kita nak beramal. Kalau kita beramal, carilah kesempurnaan dalam kita nak beramal. Ya, jangan setakat takut tu sahaja. Kita sempurna sebelum terangah juga kita sempurnakan amalan-amalan. Sebab inilah yang bakal kita bawa
saat mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya. Nah ya, saya kuliah saya sekat beli sekat ni kan atau tamai tu. Sekolah kan? Ya. Sekolah itu ya. Sebab tuan saya tambah saya tak masalah. Ya, tapi kebanyakan ya nak sebelum habis tamat tu saya selesailah. Tapi kalau permintaan saya nak tambah sampai 10 pun boleh tak salah. Tapi saya jauh dah. Terutama langgang saya berlepas rumah. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan mana baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita 2 jam tuan-tuan. Ya, pada maghrib ni sampai isyak ni bukan sampai 2 jam. Bagi luangkan waktu. Pesanlah kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Ya tidak tertangguh kita tuan-tuan. Insya-Allah sudah sekali saya akan cari masa saya ya untuk datang ke masjid tuan-tuan. Walaupun robek dia tadi tuan-tuan. Saya pergi sobat dia tadi. Dia balik rumah pun lebih. Serobek-robek hujan. Saya pergi balah. Tuan-tuan ya. InsyaAllah keadaan lintas dia saya maklum awal. Tamat saja pada malam murah dua ini. Mana baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik terkasar bahasa dan berbicara saya mohon insya-Allah. Ada masa insya-Allah kita jumpa tahun depan. Mana itu depan? Lama kita lama dah. Yang ada mai lagi. Nanti bagi sudah ya. Kita akan insya-Allah ya panjang usia kita. InsyaAllah kita dapat insyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya masuk di sana. Sekali ya. Atas lah, di atas. Selesai ya. InsyaAllah. Darah dah tengah. Oke, kita solat sekarang kita